Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini kita masuk kepada bab 3. Untuk modul MPI 4023 ni, bab 3 kita berkenaan menjalankan pengagihan kerja. Ini awak akan belajarlah cara-cara nak buat pengagihan kerja, dokumen apa yang terlibat, apa kriteria-kriteria yang awak kena fokus dalam awak membuat pengagihan kerja kepada para pekerja bawahan awak. Untuk topik bawah bab 3 ni, kita ada 3 topik utama, iaitu yang pertama, awak akan belajar mengenai borang pengagihan kerja, macam mana borang ni, rupa bentuk dia macam mana, maklumat apa yang kena ada dalam borang pengagihan kerja tu. Yang kedua adalah mengenai jadual kerja. Jadual kerja ni bersangkut paut juga, berkait juga dengan topik awak yang pertama dan kedua. Tak silap saya, kita dah belajar kan jadual kerja ni macam mana, maklumat apa yang ada dalam jadual kerja. Dan topik yang terakhir adalah mengenai pengagihan kerja. Macam mana agihan kerja ni dilakukan. Untuk yang topik yang pertama, kita pergi kepada borang pengagihan kerja. Mula-mula kita kena tahu dululah apa itu agihan kerja ataupun kerja-kerja ni biasanya setengah orang kita gunakan perkataan tugas lah. Samalah, pengagihan tugas, pengagihan kerja, itu sama maksud. Apa yang kita takrifkan? Takrif ni maksud dia lah ya, maksud dia. Apa yang dimaksudkan dengan agihan tugas atau agihan kerja ni, ia adalah pemberian tugas yang dilakukan. Yang dilakukan oleh ketua kepada orang bawahan. Oleh ketua kepada orang bawahan mengikut kemampuan dan keupayaan dalam melaksanakan sesuatu tugas. Jadi ketua bila nak buat pengagihan tugas kepada pekerja bawahan dia kena tengok kemampuan dan keupayaan pekerja tersebut. Atau boleh juga rujuk kepada kemahiran apa yang dia ada. Maknanya bila dia mahir sesuatu perkara, maknanya dia mampu untuk buat tugasan yang diberikan. Kalau dia tak berkemahiran, maknanya dia kurang kemampuan dan keupayaan. Ini akan memberi kesanlah kepada kecekapan kerja dia. Kalau awak bagi kerja dekat orang yang tidak berkemampuan, yang tidak mahir, dia akan memberi kesan kepada kecekapan tugas yang awak berikan pada dia tu lah. Mungkin proses kerja tu akan jadi lambat. Kemudian kita tengok pula agihan tugas. Perlu dilakukan mengikut kepakaran dan kepandaian seseorang individu. Ini saya dah cakap tadi kan. Contohnya kalau awak pakar menggunakan mesin larik. Jadi sepatutnya penyelia tu letakkan awak di bawah tugas untuk mengendalikan mesin larik. Kalau letak dekat mesin lain, contoh letak mesin CNC, awak tak tahu buat programming, awak tak tahu buat coding, awak tak tahu macam mana nak run mesin CNC. Kalau awak pakar dalam bidang mesin konvensional, jadi penyelia sepatutnya letakkan awak di bahagian mesin konvensional. Kalau awak mahir mengenai contoh bahagian designing, jadi penyelia boleh letakkan awak di bawah bidang tugas designing. Mereka cipta, mereka bentuk. Jadi kalau mungkin setengah-setengah orang dia pakar menggunakan software kan, menggunakan komputer. Jadi mengikut kepakaran masing-masing lah. Kemudian kita tengok lagi apa yang ada adalah tugas-tugas yang diagihkan hendaklah mempertimbangkan masa yang diperuntukkan kepada pekerja. Contoh dia kalau pekerja tu terlalu sibuk atau terlalu banyak tugas yang awak berikan pada dia, kemungkinan dia tak akan dapat selesaikan tugas itu dengan baik. Contoh contoh bila awak ada beberapa orang pekerja tapi disebabkan oleh penyelia ni dia suka pada pekerja ni sebab mungkin dia buat kerja dengan pekerja ni jenis buat kerja dengan cepat. Tapi bila awak longgokkan tugas, banyak tugas kepada seorang pekerja,
Okey, ia tidak seimbang dengan pekerja-pekerja yang lain, itu sebenarnya bukan memberi kelebihan pada awak lah. Okey, sebab walaupun dia cekap bekerja tetapi bila ada tugas yang banyak, lama kelamaan kecekapan dia tu uh, akan berkurang lah. Maknanya dia tak boleh buat kerja dia dengan cepat sebab tugas dia yang sedang menunggu tu banyak kan. Jadi sebagai penyelia, okey, bila nanti awak berada dekat industri, awak jadi penyelia ke macam mana, jadi awak kena pandai arrange lah yang ini pengagihan tugas supaya beban tugas yang pekerja awak dapat itu adalah sama rata dan ia tidak membebankan. Kecuali lah kalau kata kepakaran tu memang tak ada, terpaksa juga bagi dekat pada seorang pekerja yang sama, mungkin boleh dipertimbangkan lah. Okey. Okey, kita tengok apa pula borang agihan tugas ni. Okey. Tadi kita kena pasti kan, penyelia kena pasti pekerja yang berkebolehan, yang berkemampuan, siapa yang ada kepakaran. Okey, dan pengagihan tugas tu tidak boleh tertumpu kepada sesetengah pekerja sahajalah. Okey, bila kita dah pilih, kita dah nak buat arrangement tu, maknanya kena ada borang agihan tugas tu. Okey, borang agihan tugas tu siapa yang kena sediakan? Okey, penyelia. Okey, betul penyelia. Okey, sebab penyelia ni lah yang tahu skop tugas pekerja bawahan. Okey, jadi bila dia dah letakkan si A, okey, ambil tugas yang macam ni, si B ambil tugas yang macam ni. So bila dia dah masuk ke dalam borang, maknanya pekerja yang terlibat dia dah tahu dia punya skop tugas mereka, dia tahu jam waktu bekerja dia macam mana, harian dia, mingguan dan bulanan dia macam mana. Kalau awak tak sediakan borang agihan tugas ni, mungkin berlaku kecelaruan lah di antara pekerja. Okay? Mungkin para pekerja dia tak berapa pasti dia berada di bawah skop tugas yang mana. Okay, jadi bila dah ada borang agihan tugas ni, jadi diorang tahulah apa yang diorang patut buat. Okey, borang agihan tugas ni penting ya sebab proses pengeluaran itu dapat dirancang mengikut waktu yang telah ditetapkan. Kalau tak ada borang tugas ni, pekerja sembrono je masuk, masing-masing berebut nak pakai mesin ni, nak pakai ni, nak buat tu, nak buat ini. Jadi tak mengikut apa yang dirancang lah. Proses pengeluaran tu tak dapat berlaku mengikut jadual ataupun mengikut perancangan yang awak tetapkan. Okey, borang ini juga boleh dijadikan rujukan. Sekiranya ada di antara pekerja yang cuti sakit atau ada yang memohon cuti. Jadi, awak boleh pastikanlah. Contoh kalau ada pekerja yang ada masalah pada hari tersebut, jadi awak boleh cek dekat borang agihan tugas siapa yang boleh gantikan tempat dia ataupun mungkin dengan ketidakhadiran pekerja tu dia tak mengganggu lah. Okey, tak mengganggu proses pengeluaran awak tu. Okey, ini contoh borang agihan tugas. Kita tengok borang agihan tugas ni dia ada task description. Okey, task description ni jenis-jenis tugas dia lah. Ni contohlah, contoh menyapu, siapa yang vacuum, siapa yang mop, siapa yang cuci tingkap, siapa yang cuci habuk, siapa yang cuci bahagian posh, garaj. Ni contohnya dekat rumah lah ni. Okay. Siapa yang cuci bilik air 1, bilik air 2, kemudian tengok ada hari pula, hari Ahad. Okay, siapa yang menyapu? Okay, tak ada orang yang menyapu hari Ahad ni. Okay, cuma hari Ahad yang tugas yang terlibat adalah basuh pinggan mangkuk. Okay. Kemudian bersihkan dapur. Hari Isnin, tengok hari Isnin ramai yang bekerja. Okey, jadi borang agihan tugas ni boleh dilakukan mengikut tugasan awak lah. Contoh lah. Okey, contoh yang ni mesin larik, melarik besi. Contoh contoh. Ini guna designing, dipakai software. Contoh, siapa yang terlibat. Okey, boleh jadi borang agihan tugas ni awak boleh buat harian, awak boleh buat secara mingguan ataupun awak boleh buat secara bulanan lah.
Kalau dalam minggu tu contohnya awak pekerja tu akan bertukar-tukar mengikut minggu, contoh kan awak boleh buat borang agihan tugas tu berdasarkan minggu. Ataupun kalau setiap hari tu bertukar pekerja, awak boleh buat borang agihan tugas awak tu berdasarkan harian. Okey, ini jadual kerja pula. Okey, kita masuk kepada topik yang kedua, iaitu jadual kerja. Okey, jadual kerja ni apa yang kita faham, apa yang patut awak faham lah berkenaan dengan jadual kerja ni. Tengok yang pertama adalah penting untuk mempunyai jadual yang bijak di peringkat pengeluaran. Okey, jadi apa-apa pun perjalanan pengeluaran awak, pengeluaran produk awak bergantung kepada jadual kerja yang penyelia tu sediakan. Okey, kalau baguslah jadual kerja itu, maknanya pengeluaran awak akan jadi sistematik. Okey, bila bagus, dia boleh menampung permintaan pasaran. Maknanya target company awak nak capai berapa unit akan dapat dicapai dengan tak ada masalah lah. Dan dia boleh juga meningkatkan kecekapan proses pengeluaran bergantung kepada kebagusan jadual kerja tu. Okey. Okey, yang kedua dari pandangan kawalan pengeluaran, ia lebih berkesan sekiranya mempunyai penjadualan yang baik oleh perancangan pengeluaran strategik. Okey, jadi dia akan melibatkan pengeluaran ni lah, dia akan jadi berkesan. Dan penjadualan yang baik ni biasanya oleh perancangan lah, pihak atasan yang buat perancangan pengeluaran tu. Maknanya dia dah tahu tahun ni berapa pengeluaran dia target, bulan ni berapa pengeluaran yang dia target, jadi barulah dia akan hasilkan jadual kerja untuk mencapai target tu. Okey, tujuan pertama perancangan adalah untuk mengetahui apabila setiap bahagian projek dapat dilaksanakan dan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan projek akan dapat dikira. Jadi bila dah ada perancangan, dia dah tengok dah bahagian mana yang memerlukan tenaga pekerja yang ramai, contoh. Bahagian mana yang memerlukan kepakaran tu lebih banyak berbanding bahagian lain. Jadi di jadual kerja, pada jadual kerja tu penyelia dah boleh atur lah pekerja bawahan dia mengikut kepakaran masing-masing, mengikut keupayaan dan kemampuan masing-masing. Okey, ini contoh jadual kerja lah. Ini salah satulah contoh. Ada pelbagai bentuk juga bergantung kepada syarikat tu macam mana. Okey, kalau you tengok yang ini, contoh yang ini jadual kerja untuk Michelle. Michelle tengok hari Ahad, maknanya kita dah tahu dah Michelle hari Ahad dia akan masuk pukul berapa, keluar pukul berapa. Okey, kemudian hari Isnin, hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu contoh. Okey, Michelle tak perlu datang kerja. Mungkin tak melibatkan kepakaran dia. Jadi total jam dia bekerja berapa? 8 jam. Okey, contoh. Yang kedua mungkin siapa? Ali. Ali dia datang hari Selasa. Okey, berapa jam Ali datang? 7.5 jam. Jadi melalui jadual kerja ni kita dah boleh tetapkanlah pekerja ni diperlukan untuk tugasan apa, hari apa, minggu apa, okey. Dan kita boleh tengoklah rekod dia bekerja selama berapa jam. Yang ini juga kadang-kadang dia melibatkan pengiraan gaji bulanan lah. Okey. Terpulang kepada syarikat juga. Kadang-kadang bentuk kemungkinan ada juga jadual kerja bentuk dia yang berlainan. Okey, dalam jadual kerja yang penting adalah dua, biasanya permulaan masa dan juga tarikh penghantaran. Okey, apa yang penting tentang permulaan masa ni? Okey, sebab dalam jadual kita mesti tentukan masa mula dan masa tamat. Contoh tadi saya tunjukkan contoh jadual kerja tadi yang Michelle punya kan. Ada waktu dia masuk kerja pukul berapa dan dia keluar pukul berapa. Maknanya masa permulaan dan juga masa tamat dia operasi dia. Okey, tugas dia. Okey, jadual kerja biasanya kita klasifikasikan kepada 3 kategori lah. Okey, ada 3 jenis. Ada jadual kerja yang melibatkan jangka masa panjang. Okey, yang ini melibatkan perancangan pengeluaran yang berkala.
Contoh mungkin dalam tempoh 6 bulan, 8 bulan, 9 bulan, setahun. Okey, jadi pihak atasan dah sediakan jadual jangka masa panjang itulah dalam tempoh yang lama. Kemudian ada jangka masa sederhana. Yang ini untuk pengeluaran secara bulanan. Dan kategori yang terakhir adalah jangka masa pendek bagi pengeluaran harian. Okey, contoh hari ini target production mesti siapkan berapa ratus unit contoh. Ini maknanya bergantunglah kepada penyelia. Kalau di unit-unit yang kecil mungkin dia dah boleh buat perancangan secara harian. Kalau bila melibatkan satu company yang besar, mungkin dia boleh sediakan jangka masa yang panjang untuk jangka masa yang panjang pula. Okey, apa yang penting tentang tarikh penghantaran ni? Okey, tarikh penghantaran ni dia memberi kesan kepada kualiti sebuah jadual tu. Okey. Jadi bila kalau dalam jadual kerja kita tersalah letak tarikh penghantaran, okey, dia akan menjejaskan kelewatan penghantaran suatu tugas. Sebab pekerja kita dia akan refer kepada jadual tu. Okey, bila contoh 100 unit mesti disiapkan dalam tempoh berapa hari? 2 hari. So dia akan follow yang itu. Okey, kalau kita penyelia yang buat jadual kerja tu tersalah letak, berlaku kelewatan, ini akan menyebabkan kelewatan juga bagi penghantaran produk ataupun tugas itu akan disiapkan jadi lewatlah. Okey. Kemudian penyelia harus menyediakan anggaran tempoh masa bagi setiap aktiviti kerja yang dijalankan. Okey, maknanya contoh peringkat pertama mungkin pembelian bahan mentah kan. Jadi penyelia seharusnya tahu anggaran tempoh masa bagi penyediaan bahan mentah tu maksimum dia berapa. Tak boleh lebih daripada anggaran yang diletakkan dalam jadual. Sebab ini akan memberi kesan kepada kelewatan penghantaran tugas tadi. Kemudian anggaran ini perlu diambil kira dari segi pekerja, mesin dan juga kewangan. Okay, maknanya bila penyelia sebagai penyelia bila nak tetapkan tarikh penghantaran, awak kena ambil kira dari segi pekerja. Adakah tenaga pekerja awak cukup, tenaga pekerja awak berkemahiran? Jika berkemahiran mungkin awak boleh tambahkan sedikit tempoh tarikh penghantaran tu. Adakah mesin awak mencukupi atau adakah sumber kewangan awak mencukupi untuk run production? Ataupun mungkin di tengah-tengah proses production tu berlaku masalah timbul. Okey, mungkin ada mesin rosak. Jadi dia melibatkan juga sumber kewangan, melibatkan juga sumber mesin awak. Okey, jadi itu boleh memberi gangguan kepada tarikh penghantaran. Jadi sebagai penyedia awak seharusnya tahulah, orang kata nak bajet, nak expect dia punya perkara-perkara yang mungkin berlaku lah di sepanjang proses awak bahagian production tersebut. Okey. Okey, kemudian kita tengok kepada pengagihan kerja. Bila dah nak buat jadual, kita dah kena agihkan kerja kan kepada pekerja bawahan. Macam mana nak buat pengagihan kerja ni? Okey. Bagi pengagihan tugas ni ataupun pengagihan kerja ni, ada sebab kenapa kita perlu buat pengagihan tugas. Okey, ada sebab ada reason dia, sebab ada kelebihan dia. Kalau kita tak buat ni, maknanya dia akan jadi macam ni contoh. Dia ada kelebihan tapi ada juga kelemahan. Okay, kita pergi dulu kepada kelebihan. Kelebihan dia bila awak buat pengagihan tugas dengan betul, lebih banyak kerja dapat disempurnakan dan menepati tarikh akhir yang ditetapkan. Okey. Sebab awak dah atur dia. Dah atur dia secara sistematik dah. Kemudian kaki tangan dapat melibatkan diri menjadi lebih bertanggungjawab. Kalau awak tak tetap pengagihan tugas, dia akan jadi kelam kabut. Mungkin contohlah kan. Kemudian masing-masing akan rasa itu bukan tugas dia. So dia akan lepas tangan. Contoh. Dia tak ada rasa tanggungjawab. Kemudian prestasi individu dapat diukur dengan lebih tepat. Maknanya bila kita dah tetapkan si A bekerja di bahagian mesin A, si B bekerja dekat mesin B. Jadi bila kita nak ukur prestasi individu ni, sebab nanti awak akan belajar jugalah
Nanti tajuk yang seterusnya berkenaan dengan kemajuan pekerja ni, tahap kemajuan dia. Jadi awak nak akan nilai prestasi individu dan awak nak nilai prestasi individu tu mestilah berdasarkan tugas yang diberikan. Okay, kalau awak tak bagi tugas, maknanya hari ni dia buat kerja ni, esok dia buat kerja tu, hari lusa dia buat kerja lain pula. Dia akan jadi bercampur aduk kan. Jadi kita tak tahu perkembangan dia mengenai satu-satu kemahiran tu, kita tak boleh nak nilai secara tepat. Bila kita bagi tugas yang ini plus pekerja A, dia fokus pada mesin ni contoh. Kita dah boleh tengok dia punya perkembangan. Okey, daripada hari pertama macam ni, hari kedua macam ni, hari ketiga macam ni. Okey, jadi kita boleh nilai dia lah. Okey, ini kelemahan dia. Kelemahan ni biasanya dia disebabkan oleh sikap pengurus kita lah. Pengurus atasan orang yang menyediakan jadual kerja tu. Ataupun boleh jadi juga dia melibatkan sikap kaki tangan yang terlibat dalam jadual tu ataupun kumpulan tu. Okey. Biasanya di antara kelemahan yang terdapat dalam organisasi, walaupun kita dah sediakan jadual kerja yang bagus, tapi still juga akan berlaku beberapa masalah lah disebabkan kelemahan yang terdapat dalam organisasi kita tu. Okey, apa antara kelemahan dia? Sering melewati tarikh akhir. Ini dah lebih daripada due date kan? Orang cakap siapkan bulan keberapa tiba-tiba ada masalah. Okey, orang ni tak datang, orang tu MC cuti sakit lama sangat, jadi tidak ganggu proses production tu. Ataupun sesetengah kaki tangan lebih sibuk daripada yang lain. Ini sebab awak buat pengagihan tugas tidak sekata. Okey, ada tim yang terlampau banyak bebanan tugas, ada tim yang kurang bebanan tugas. Jadi dia dah tak seimbang. Okey, kemudian kaki tangan tidak pasti tentang kuasa mereka. Bila awak bagi pengagihan tugas jadual kerja yang tidak lengkap, tidak clear lah, tidak jelas, dia mungkin kaki tangan ni dia tak pasti apa kerja dia. Jadi masing-masing tak tahu nak buat kerja apa kan, datang-datang kerja tak tahu. Tercongor dalam bengkel contoh. Kemudian kaki tangan sering meminta ditukarkan ke unit lain. Ini masalah. Okay? Bila berlaku pertukaran pekerja, dia akan memberi kesan kepada perjalanan kerja, perjalanan pengeluaran tu sendirilah. Okay, sebab sepatutnya pengeluaran tu orang yang sama sepatutnya dia boleh follow up lah. Dia dah tahu daripada zero kan. Masalah tu dekat mana, yang production, yang unit ni dah sampai mana, stage yang keberapa. Bila masing-masing dah bertukar, hari ni orang ni, esok lusa orang lain pula yang pegang produk tu, jadi dia dah jadi inilah, dah jadi perjalanan proses pengeluaran tu dah jadi tak sistematik lah. Okay, kemudian aliran komunikasi tidak jelas, tidak lengkap dan sering lewat. Ini antara pekerja-pekerja ni lah. Ada komunikasi yang tidak jelas, tak faham dia tak tanya kepada penyelia dia pun mungkin juga buat taklimat yang secara terlalu ringkas, tidak terangkan secara betul. Kemudian kemajuan organisasi dihalang oleh tindakan membuat keputusan yang lambat. Okey, ini disebabkan oleh pihak atasan lah, biasa lambat bertindak, lambat buat keputusan jika berlaku sebarang masalah. Kemudian pendapat kaki tangan sering tidak diberi perhatian. Yang ini kadang-kadang banyak jugalah berlaku. Okay. Sebab orang bawahan ni dia yang lebih terlibat dengan mesin contoh kan, dia tahu apa masalah yang berlaku. Mungkin orang yang bekerja bawahan ni dia yang terlibat dengan rakan-rakan sekerja yang lain, jadi dia tahu apa yang berlaku di antara ahli kumpulan dia. Jadi bila dia mengadu, sepatutnya pihak atasan kena ambil perhatian lah. Okay. Okay, kita tengok pula kepada persediaan tenaga kerja. Macam mana kita nak buat persediaan ni. Okey, penyelia pada peringkat yang lebih rendah. Ini penyelia yang bahagian bawah-bawah lah hendaklah mempunyai kemahiran teknikal yang mencukupi kerana mereka sering diperlukan untuk melatih dan memajukan kaki tangan serta juruteknik baru. Okey, ini maksudnya penyelia ni bukanlah penyelia di peringkat pengurusan atau pentadbiran lah. Ini penyelia di bahagian-bahagian bengkel lah, bahagian-bahagian teknikal. Jadi penyelia ni bila nak lantik sebagai penyelia, dia pun kena ada kemahiran dan pengetahuan
yang cukup mengenai bidang tugas pekerja bawahan dia. Okey, sebab tu bila dia tahu, dia boleh aturkan pekerja-pekerja dia ataupun dia boleh melatih sekali pekerja-pekerja dia, terutamanya bagi pekerja baru. Kalau awak letakkan penyelia yang tak ada basic, tak ada asas mengenai bidang tugas seorang bawahan dia tu, jadi dia tak tahulah macam mana tugas yang patut dilakukan oleh pekerja bawah dia, macam mana dia nak buat jadual kerja yang bagus. Okey. Kemudian pengurus kanan pula, pengurus kanan ni maknanya atas daripada penyelia lah. Okey, pengurus kanan ni pula tidak perlu mengetahui cara melakukan semua tugas spesifik pada peringkat pengeluaran. Tapi dia mesti memahami macam mana bahagian-bahagian ataupun jabatan-jabatan itu berfungsi dan berkait antara satu sama lain. Ini bahagian pengurusan ya. Maknanya manager-manager yang peringkat atas tu, kalau awak tanya dia berkenaan dengan contoh, awak tanya dia macam mana cara nak mengendalikan mesin lari. Mungkin dia tak tahu. Okey. Tapi dia maknanya dia tahu hubung kait antara jabatan ini dengan jabatan ini. Tapi dia tak tahu spesifik kemahiran-kemahiran yang terlibat dalam jabatan tersebut. Dia cuma tahu secara menyeluruh jabatan ini melibatkan apa dan dia berkait dengan jabatan mana, jabatan ini melibatkan apa. Okey. Yang penting penyelia di peringkat jabatan yang kecil, yang bawah-bawah ni, dia yang perlu tahu mengenai urusan apa, mengenai asas-asas ataupun kemahiran berkenaan dengan teknikal lah. Sebab yang akan deal dengan pekerja bawahan adalah penyelia. Okey, penyelia ni barulah bila berlaku masalah dia akan bagi tahu kepada pihak pengurusan, pengurus kanan ni. Okey. Okey, bagi persediaan mesin pula. Okey, itu persediaan tenaga kerja kan. Maknanya kalau macam majikan yang atas sekali tu dia dah tahulah kat mana nak letak penyelia-penyelia ni. Okey, kemudian tengok kepada mesin. Sekarang masalah pekerja awak kita dah tahu, maknanya dah selesai lah maknanya. Kita tengok persediaan mesin, macam mana kita nak buat persediaan mesin ni. Okey, persediaan mesin ni maksudnya susunan mesin dan peralatan yang berada dalam bengkel kita tu, okey, yang terlibat dengan pengeluaran tu mestilah dikumpulkan pada jabatan atau kawasan tertentu mengikut proses pembuatan dia. Macam dalam tajuk sebelum ni kan, sudah cerita kalau mesin larik letak sekali semua mesin larik. Okey, kalau mesin CNC letak sekali mesin CNC. Okey, kalau mesin canai semua letak sekali dekat kawasan mesin canai. Tak bolehlah dekat situ satu, dekat hujung bengkel tu satu, dekat tengah ni satu. Dan kemudian mesin-mesin tu biasanya disusun mengikut turutan proses pembuatan tu lah. Okey, pertama guna mesin ni dulu, yang kedua dia akan guna mesin ni. Jadi dia akan susun. Kecuali yang saya tunjuk, ingat tak ada gambar yang untuk proses pembuatan kapal terbang atau kapal ataupun jambatan, bahan-bahan binaan yang bersaiz besar ni. Maknanya bila bersaiz besar ni awak tak boleh nak alihkan produk awak pergi kepada mesin-mesin yang seterusnya. Yang itu barulah awak kena bawa mesin tu pergi kepada produk awak. Okey? Sebab bila produk awak tu dah bersaiz segregasi, terlalu berat, terlalu besar, dia akan memberi masalah untuk awak angkut dia daripada satu kawasan mesin ke satu kawasan mesin lain. Jadi yang itu penyelesaian dia bawa mesin tu dan tenaga kerja pergi kepada produk itu sendiri. Okey, aktiviti pengeluaran disusun dengan mengumpulkan pekerja dan alatan yang sama fungsinya dalam satu tempat atau jabatan mengikut sesuatu fungsi. Ini saya dah cakap tadi kan. Jadi mengikut dia punya proses pembuatan dia lah. Sama juga dengan tenaga pekerja. Okey, pekerja yang mahir berkenaan dengan mesin larik, okey, awak letakkan, awak dah buat pengagihan tugas, letak dekat bahagian mesin larik. Okey. Kemudian kos pengeluaran akan menjadi lebih rendah kerana peralatan dan mesin boleh dikongsi oleh sekumpulan tenaga buruh untuk menyiapkan kerja tertentu. Jadi bila kalau dah letak susun atur dia tu bercampur aduk dalam bengkel, jadi susahlah. Ini juga kemungkinan akan menyebabkan proses pengeluaran awak tu menjadi lambat dan akan memberi kesan kepada kos pengeluaran awak. Jadi bila susunan tu dah betul, penyediaan mesin awak tu dah betul mengikut turutan,
dan penyediaan tenaga kerja awak pun dah betul, jadi kos pengeluaran awak akan jadi lebih rendah dan ini akan memberi keuntungan lah kepada syarikat. Okey, kita dah habis topik yang bab 3. Jadi kita recall balik apa yang kita belajar mengenai dalam bab 3 ni. Kita ada tiga topik kecil kan. Okey, 3 topik kecil. Jadual kerja, pengagihan tugas, macam mana bentuk jadual, macam mana awak nak agihkan tugas, apa yang penting dalam jadual kerja tu, apa yang kena ada, tempoh permulaan, tarikh penghantaran, okay, macam mana awak nak buat persediaan kepada tenaga kerja awak kan. Okay, macam mana awak nak aturkan orang bawahan awak, kena pilih mengikut kemampuan dia, kena pilih berdasarkan kepakaran dia. Okey, kemudian penyedia di peringkat bawahan ni jenis macam mana, awak kena pilih orang yang ada pengetahuan tentang teknikal lah. Kalau nak letakkan dia sebagai penyedia di bahagian teknikal, dia kena tahu sebab dia yang akan deal dengan pekerja-pekerja bawahan dan dia akan melatih pekerja-pekerja bawahan dia. Kalau di peringkat atasan, peringkat pengurus kanan pula, dia tak perlu tahu satu persatu mengenai teknikal, bahagian-bahagian teknikal, kemahiran-kemahiran yang ada dalam bengkel tu. Cuma dia perlu tahu secara menyeluruh apa fungsi sesuatu jabatan dan apa hubung kait dia dengan jabatan lain. Okey. Kemudian macam mana persediaan mesin awak pula, persediaan mesin, kena tahu susun atur mesin yang betul dalam bengkel ataupun dalam syarikat, dalam kilang ke. Okey, susun mesin mengikut fungsi dia dan susun mesin mengikut proses kerja yang terlibat dalam proses pengeluaran. Okey, itu antara perkara-perkara penting lah yang awak belajar dalam bab 3. Sekarang latihan. Yang ini, dalam latihan ni saya nak awak sediakan satu jadual pengagihan tugas di bengkel pemesinan. Okey, awak adakan dalam bengkel kita ni lah. Okey, bengkel MPI ni. Jadi awak perhatikan tugas apa yang sepatutnya, yang mesti ada bagi memastikan bengkel pemesinan kita ni berjalan dengan lancar. Okay, jadual ni mestilah melibatkan tempoh dia selama seminggu lah. Dan jadual anda hendaklah mengandungi maklumat seperti berikut. Okay, yang pertama ni yang penting lah. Okay, ni yang penting. 3 ni kena ada. Yang selebihnya awak nak tambah terpulang. Okay, yang pertama mesti ada jenis tugas. Sekurang-kurangnya 3. Sekurang-kurangnya 3. Tapi saya rasa dalam bengkel ni lebih daripada 3 lah. Buat lebih daripada 3. Okay. Jenis tugas apa? Macam contoh tadi saya tunjuk dalam slide yang mula-mula contoh jadual kerja kan. Yang itu jadual kerja yang dia nak kemas rumah tu kan. Ada yang sapu lantai, ada yang basuh pinggan mangkuk. Tu contohlah. Tapi kalau dalam bengkel pemesinan ni apa tugas-tugas penting yang patut ada. Kemudian hari. Okay, saya cakap dalam tempoh seminggu kan. Dalam tempoh seminggu maknanya kena ada dalam tempoh 7 hari. Kena sediakan 7 hari column dan dalam 7 hari tu siapa yang bekerja, siapa yang cuti, okey, contoh Jadi nama yang ketiga adalah mengenai nama petugas. Nama petugas ni kalau awak nak buat secara individu terpulang ataupun nak buat secara berkumpulan pun terpulang. Saya nak nama petugas semua kawan-kawan awak yang sekelas ni, 27 orang ni, okey, ada dalam jadual tersebut. Contoh 27 orang kan. Kalau awak malas nak tulis nama secara menyeluruh, okey, contohlah 27 awak nak list. Terpulanglah kalau awak nak list 27 dalam jadual tu, boleh letakkan 27 dalam jadual. So tugas pertama siapa yang terlibat. Okey. Contohlah ada 5 orang yang terlibat untuk tugas A. Jadi awak boleh tick lah. Tick ke macam mana, terpulanglah tengok kepada contoh jadual yang saya dah tunjuk tadi Okay, kalau awak tak nak tulis nama setiap orang dalam jadual tugas tu, awak boleh letakkan dia punya nama dia sebagai kumpulan, contoh kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C. Tapi saya nak pada helaian lain awak nyatakan kumpulan A tu siapa nama dia.
Maknanya nama tu tak masuk terus ke dalam jadual lah. Dalam jadual awak letak kumpulan sahaja. Tapi di helaian lain, awak kena letakkan kumpulan A tu siapa yang terlibat. Kumpulan B siapa yang terlibat. Kumpulan C siapa yang terlibat. Okey, jadi kalau awak sekarang ni dalam kelas ada 27 orang, sepatutnya akan ada 27 jadual. Jadi 27 jadual ni tak akan sama. Masing-masing ada cara awak sendiri. Okey, macam mana awak nak agihkan tugas dalam bengkel. Saya tak nak sama sebab 27 orang ni tak semestinya nama orang ni sama dengan dan ini. Nama orang ni duduk dekat tugas ni, nama orang ni dekat tugas ni. Jadi dia akan jadi lain lah. Ia akan jadi sama bila awak kira kawan awak tu. Okey, yang ini buat sendiri Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.